langkah bahu-bahu hadirin semata-mata kita nak ambil tempat di hadapan. Itu yang kelima, adabnya. Yang keenam, kalau ada ruang-ruang kosong, bolehlah kita isi walaupun duduknya di pertengahan majlis. Duduk tengah-tengah kelompok itu, ada ruang kosong di tengah itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Disebutkan bahawa Rasulullah ketika sedang saat duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, orang ramai duduk keliling Rasul, id aqbala nafarun thalathatun, tiba-tiba datang satu kelompok orang yang di situ ada 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Datang 2 orang duduk dekat Nabi, yang seorang tu duduk jauh. Falamma waqafa ala Rasulillah sallama, yang 2 orang tu datang kat Nabi bagi salam pada Nabi, yang seorang lagi tengok dari jauh saja majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak mau nak masuk ke depan. Baik. Maka bila selesai majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, saya nak maklumkan kepada kamu, saya nak bagi tahu pada kamu, sabda Nabi, tadi ada 3 orang datang. 2 orang datang jumpa saya, salah seorang 2 orang datang mendekatkan kepada Allah, maka Allah dekatkan kepada saya. Dan 2 orang lagi dia malu-malu, dia duduk jauh-jauh, maka Allah juga malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling daripada majlis, maka Allah juga berpaling daripadanya. 2 orang ini, 3 orang ni, 2 orang jumpa Nabi, seorang duduk jauh. Masa majlis, seorang duduk, seorang lagi balik, seorang lagi duduk jauh je. Ini jauh-jauh ni tuan-tuan ya, dengan maksud kalau kita ni boleh dekat-dekat. Tapi hari ni disuruh buat penjarakan, kenalah penjarakan. Cuma dalam suasana situasi zaman moden ni, kita tak boleh nak salahkan juga yang duduk jauh ni kadang-kadang. Sebab apa? Sebab setengah surau masjid ni saya tengok, kadang-kadang yang duduk di belakang tu lebih selesa, sebab dia kata speaker tu dekat gitu. Ada setengah masjid dulu, saya ingat saya mengajar masjid tu, yang dekat-dekat ni tak dengar, sebab bergaung, dia kata. Betul juga. Yang dekat bergaung. Macam surau tuan-tuan ni okey lah ni, speaker ni kalau tak dengar ni gak saja ni. Sama ada speaker masalah ataupun loudspeaker dia tu masalah tu. receiver dia tu yang masalah tu barangkali ya. Itu kes lain. Kes dia nak mendengar jelas. Ini zaman dulu kan. Zaman dulu ni mana ada loudspeaker dan macam-macam teknologi. Jadi yang jauh tu seolah-olahnya tak mau nak dengar majlis ilmu. Nabi kata, orang yang datang dekat saya tadi, Allah dekat dengan dia. Ada orang yang malu-malu, Allah pun malu-malu dengan dia. Ada yang tinggalkan majlis, Allah pun berpaling daripadanya. Itu sebabnya kita ni kalau ada majlis ilmu, adab kita masuk di ruang-ruang yang dekat dengan tempat yang kita boleh dengar ilmu-ilmu itu. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, apabila kita hadir itu, hendaklah membawa buku dan menulis faedah-faedah yang telah didengar dan difahami. Ini pun antara benda yang perlu ada. Bawalah buku nota, bawalah dipanggil pensil-pensil untuk mencatat. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Al-ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ilmu ni macam binatang liar, binatang buruan.
yang kita nak buru. Wal kitabatu qaiduhu, jadi pen kita ni, pensil kita ni mengikat. Kita ni tangkap rusa, dah dapat rusa, kena ikatlah dia, tidak nanti dia lari. Qayyid suyudaka bil hibal al wathiqah. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau kamu dah dapat tangkap buruan, ikatlah buruan kamu dengan tali yang kuat itu. Jadi kita ni kalau boleh hadirin hadirat bawa pen, pensil. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ilmu ni ada 4 golongan. Satu, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang alim ni maknanya ada ilmu, mengajar. Kalau tak boleh jadi orang alim, Nabi kata kun aliman au muta'alliman. Kalau tak boleh nak mengajar, ambil yang kedua, jadi orang belajar. Orang belajar ni dia mesti ada buku, dia mesti ada tu orang belajar.